Anda bersama Brother Fai di channel Malam Mistik, sebuah rancangan audio dan video cerita seram dan mistik. Semoga anda semua terhibur. Apa kabar para pendengar Malam Mistik? Pada malam ini, Brother Fai akan kongsikan kepada anda kisah yang datangnya daripada Fira Syazik Firas. Masih ingat tak kisah Baitu? Dan kali ini adalah kisah tim paranormal Baitu. Dan ia bertajuk Ilusi. Sudah 2 malam berturut-turut, Saka mendapat mimpi yang sama. Ianya berulang-ulang seakan-akan satu cerita di Astro kayaknya. Berulang kembali dengan watak dan tempat yang sama, seolah satu petunjuk. Guys, malam ni tempat biasa Kedai abang kat korang lah. Kedai mamak. Tepat masa, lambat belanja. Open table lah, apa lagi. Jadi Saka, Yura dan Firas pun kata okey, note. Di balai perjumpaan, 4 sahabat bertemu 6 mata. Senda gurau mengisi perbincangan. Saka, tadi kau cakap ada sesuatu nak beritahu kita orang. Apa dia? Firas mengingatkan Saka akan janjinya. Lupa pula aku. Macam ni, aku nak tanya korang. Korang percaya tak pada mimpi? Memanglah mimpi ni permainan tidur. Tapi kan, dah 2 malam berturut-turut aku mimpi yang sama. Bila terjaga, memang seolah-olah aku betul-betul alaminya. Saka menceritakan mimpi yang dialaminya. Kejap. Saka, tadi kau cakap setiap kali kau bangun dari tidur, seolah-olah kau alami mimpi yang betul. Betul kan? Macam mana kau boleh cakap kau alami mimpi tu betul-betul? Maksud aku, kau rasa penat ke atau macam mana? Yura cuba mendapatkan kepastian. Setiap kali aku terjaga, badan aku berpeluh-peluh macam baru lepas berjalan jauh. Dan lagi satu, kaki aku kotor, kau tahu tak? Engkau lupa basuh kaki lah tu. Yang badan kau berpeluh tu sebab sekarang ni kan memang cuaca panas. Sampai ke malam berkuat-kuat panasnya macam duduk dalam oven. Fai menyuarakan pendapatnya. Saka merenung jauh. Matanya seakan terlihat kelibat yang menjadi watak dalam mimpinya. Tapi kelibat itu hanya sebentar dan hilang ditelan pekat malam. Minggu depan jom balik kampung aku. Pak Long aku nak buat kenduri. Doa selamat lah, kalau ramai-ramai dapat datang meriah lah. Jom. Fai mengundang Saka, Firas juga Yura ke kampungnya. Kampung kau kat mana, Fai? Kat Perak kan? Best juga tu kan. Aku tak pernah pergi Perak. Kau pun pergi juga ya, Yura? Temankan aku. Firas teruja untuk ke Perak. Aku okey je. Kau macam mana, Saka? Saka? Oi, Saka! Aku tanya kau ni. Kau nak ikut tak minggu depan ni balik kampung Fai? Melamun ke mana dah kau ni? Orang panggil pun tak dengar. Okey, aku on aja. Saka bersetuju tanpa membantah. Okey, set. Korang semua memang terbaik lah. Sayang korang semua. Fai gembira bila dia tidak akan balik ke kampung berseorangan kali ini. Fai memilih untuk bertolak pada waktu malam. Suasana yang sejuk dan kenderaan yang tidak sibuk adalah satu sebab. Perjalanan mereka diiringi oleh hujan yang turun renyai pada malam itu. Di pertengahan jalan,
Mereka berhenti singgah di sebuah kedai makan di tepi jalan. Suasana dalam kedai makan itu agak suram kerana mentol yang digunakan. Saat masuk ke kedai, Saka terlihat seorang budak lelaki lebih kurang seusia 6 tahun sedang duduk di bangku. Namun, wajahnya terlindung di rambut depannya yang agak panjang. Mungkin anak tuan kedai agaknya. Mereka berempat memilih untuk duduk di meja yang berdekatan dapur. Fai dan Saka masing-masing memesan nasi goreng dan air sirap limau. Manakala Yura memilih mihun goreng dan minuman panas. Firas hanya meminta air kosong kerana tiada selera, kerana berasa tidak berapa sihat. Sedang menjamu selera, tiba-tiba, Yura, kau nampak tak apa yang aku nampak? Firas berbisik pada Yura sambil matanya tidak lepas dari memandang ke dalam dapur kedai. Hah? Kenapa? Apa yang kau nampak? Aku tak nampak apa-apa pun. Sememangnya, Yuri tidak melihat apa-apa yang aneh di dapur kedai itu. Semuanya nampak normal di matanya. Aku tunggu dalam kereta je lah. Aku rasa tak sedap badan lah. Dengan tergesa-gesa, Firas keluar dan menunggu di dalam kereta. Apa kena dengan Firas tu? Lain macam je aku tengok. Fai bertanya kepada Yuri. Entah, dia kata tak berapa sihat. Sakit orang perempuan, faham-faham je lah. Setelah selesai makan dan membayar, mereka menuju ke kereta. Abang. Terkejut Saka saat lengannya dipaut. Dia melihat budak lelaki di dalam kedai tadi berdiri di sisinya. Serta-merta, dia teringat budak lelaki di dalam mimpinya. Memang sah, budak itu adalah budak yang sama di dalam mimpinya. Adik, siapa nama adik? Hei, Saka, kau dah kenapa? Orang panggil pun buat tak tahu je. Hei, mengelamun lagi lah tu. Kau tengah bercinta ya, Saka? Selalunya orang yang tengah bercinta, yang selalu angau macam kau ni. Apa orang kata? Makan tak kenyang, mandi tak basah. Yuri menyerkap jarang. Saka melihat ke sisi. Tiba-tiba, budak lelaki tadi telah pun hilang entah ke mana. Masuk ke kereta, Firas kelihatan gelisah. Matanya tidak henti dari memandang ke arah kedai makan. Berhenti kejap. Cuba kau orang tengok kedai makan tu. Tiba-tiba, Firas mengarahkan Fai menghentikan kereta yang baru saja bergerak. Dengan muka yang cemas, Firas menunjukkan ke arah kedai. Semua mereka berpaling ke arah kedai makan itu. Tapi yang amat mengejutkan, kedai makan itu telah tiada. Di tapak kedai itu hanya ditumbuhi belukar banat yang merimbun. Apa ni Jalan Fai, jalan cepat. Saka mengarahkan supaya Fai memandu cepat meninggalkan tempat itu. Dia tidak membenarkan sesiapa dari mereka menoleh ke belakang. Dari pandangan matanya, tercegat dua makhluk di situ. Seorang perempuan dewasa dan budak lelaki tadi sedang memerhatikan mereka. Semua mereka hanya diam membisu melayan perasaan masing-masing. Hujan masih turun mengiringi perjalanan. Mereka sampai ke kampung disambut gembira oleh Pak Long dan ahli keluarga Fai yang lain. Setelah masing-masing membersihkan diri, mereka masuk ke bilik yang disediakan. Firas dan Yuri ditempatkan di bilik tengah. Fai dan Saka hanya tidur di ruang tamu bersama-sama beberapa orang lagi sanak saudara lelaki Fai yang lain. Esoknya, setelah solat subuh, mereka sempat berbual dengan Pak Long Fai. Lelaki yang berumur sekitar 60-an tu masih sihat
dan tegap. Sambil berbual, mereka dijamu pulut dengan ikan masin dan kelapa. Perkena pula, kopi panas. Semakin rancaklah perbualan mereka. Habis satu bab, sambung pula ke bab yang lain. Pak Long Fai sememangnya seorang yang peramah dan baik. Kenduri doa selamat dan tahlil berjalan dengan lancar dan meriah. Firas dan Yura paling teruja kerana mereka dilahirkan di bandar. Jarang dapat melihat suasana gotong royong sesama penduduk kampung begitu. Keesokan harinya, iaitu hari yang ketiga, mereka berada di kampung Fai. Seawal jam 10 pagi, Fai mengajak Saka, Firas juga Yura ke sungai berdekatan rumah Pak Longnya. Firas dan Yura lah yang paling teruja. Allahu Akbar. Cantiknya pemandangan kat sini. Air sungai bersih dan jernih. Pokok-pokok yang menghijau. Macam nak duduk lama-lama lah kat kampung kau ni, Fai. Firas kagum dengan alam ciptaan yang Maha Esa. Lah Fai, kenapa selama ni kau tak pernah ajak kita orang masuk semua kemari? Kalau aku tahu kampung kau cantik macam ni, memang setiap bulan aku ikut kau balik kampung. Yura juga kagum dengan kecantikan alam semula jadi. Sunyi tempat ni. Memang tak ada orang mandi kat sini ke, Fai? Saka bertanya. Memang tak ada orang kat sini. Tak macam dulu. Masa aku budak-budak dulu, ramailah. Sekarang ni, ramai anak-anak muda kampung ni dah berhijrah ke bandar cari rezeki. Fai menerangkan. Fai, hutan sebelah ni besar ke? Ada apa dalam tu? Saka menyoal. Hutan tu dah tua. Dah lama betul. Masa aku budak-budak lagi, hutan tu dah ada. Banyak sejarah hutan tu. Orang-orang tua dulu melarang kami dari masuk ke sana. Seingat aku, masa ikut arwah ayah mencari buluh lemang dulu, ada semacam tapak penempatan kat dalam sana. Tapi bila aku tanya arwah ayah, arwah suruh aku diam je. Itulah kali pertama dan terakhir aku ke sana. Fai memberitahu. Saka hanya melihat rakan-rakannya mandi-manda. Gembira sungguh nampaknya Firas dan Yura. Fai pula cuba menunjukkan skill renangnya pada mereka. Melihat rakan-rakannya leka, Saka mengambil kesempatan. Perasaan teruja untuk melihat sendiri tapak penempatan yang diceritakan Fai tadi berkobar-kobar. Seakan ada suatu perasaan aneh yang memanggil-manggil dia ke sana. Dengan hanya berbekalkan sebilah pisau Rambo yang sentiasa terselit di pinggang, Saka nekat masuk ke hutan. Kakinya laju melangkah, meredah semak belukar. Semakin dalam dia masuk ke hutan, semakin perasaannya tidak sabar. Akhirnya, Saka sampai di tapak yang diceritakan Fai. Abang datang juga ke sini ya. Dah lama saya tunggu. Entah dari mana, tiba-tiba seorang budak lelaki sekitar umur 6 tahun memaut lengan Saka. Adik ni siapa? Adik masuk ke hutan ni ada orang teman tak? Saka berasa pelik dengan keberadaan budak itu secara tiba-tiba dan berseorangan. Nama saya Lan. Dulu di sinilah saya tinggal. Tapi sekarang kami semua dah berpindah. Lan menerangkan pada Saka yang masih keliru. Mari bang, saya ada sesuatu nak tunjuk pada abang. Saka yang dari tadi seakan dipukau hanya menurut langkah apabila tangannya ditarik oleh Lan. Mereka terus berjalan hingga sampai ke tebing sungai. Di situ terlihat beberapa orang lelaki dan perempuan dewasa. Abang, kenalkan ini ayah dan ibu Lan. Yang dua orang lagi tu abang dan kakak Lan. Oh, jadi kamulah yang selalu Lan ceritakan pada kami. Sudikah kiranya kami ajak ke pulau penempatan kami?
Ayah Lan mempelawa Saka untuk ke penempatan mereka. Ya, saya sudi. Ini seolah satu penghargaan buat saya. Terima kasih. Saka berterima kasih kerana keluarga itu sudi mengajaknya ke penempatan mereka walaupun baru mengenali. Mereka semua menaiki sebuah bot untuk ke pulau yang dimaksudkan. Apabila bot telah hampir ke pulau, terlihat sebuah jeti usang. Lalu, bot ditinggalkan di jeti. Dulu pulau ni padat dan ramai penduduknya. Tapi sekarang hanya tinggal 2 keluarga saja. Keluarga kami dan sebuah keluarga lain. Lan, bawalah abang ni jalan-jalan melihat sekitar pulau ya. Ayah Lan memberi arahan. Ya ayah. Mari bang, saya tunjukkan sekitar pulau ni. Lan memaut lengan Saka. Saka amat senang dengan Lan. Walaupun usianya hanya sekitar 6 tahun, tapi percakapannya matang, tidak setara dengan usianya. Lan membawa Saka mengelilingi sekitar pulau. Pulau itu dipenuhi dengan bangunan-bangunan yang tinggi mencakar langit. Saka juga terpandang bangunan sekolah yang besar dan terbiar. Sayang, semua bangunan itu kelihatan usang, tidak berpenghuni. Saka terasa kagum melihat keadaan sekeliling. Angin pantai yang sejuk menghembus dan satu bauan aneh terhidup membuatkan Saka merasa sesuatu perasaan mistik. Sedang mereka leka melihat keadaan sekeliling. Siapa kau, wahai anak muda? Tidak pernah aku melihatmu di sini. Lan, mengapa ayahmu mengizinkan manusia ini menjejakkan kaki ke sini? Tidakkah dia lupa dengan sejarah dulu? Tiba-tiba muncul kelibat seorang nenek yang wajahnya berkedut 1000. Malah belakangnya juga sudah bongkok sabut, menandakan usianya yang telah terlalu lanjut. Pemuda ini seorang yang baik, Nek. Kami sekeluarga suka padanya. Dia ke sini tanpa ada niat buruk. Ayah mengizinkannya untuk melihat keadaan sekitar pulau ni. Lan menerangkan keadaan sebenar kepada orang tua itu. Terlihat senyuman tersungging di bibir nenek tua itu. Pulau ini dulu ramai penduduknya, meriah dengan anak-anak kecil. Tapi ramai yang telah berpindah ke darat, membuka penempatan baru di rancangan Felda sana. Dan salah satu sebab mengapa penempatan ini ditinggalkan ialah manusia. Manusialah yang sering mencemarkan dan merosakkan keadaan. Orang tua itu menceritakan serba sedikit tentang sejarah pulau tersebut tanpa diminta. Saka hanya mendengar tanpa berkata sepatah pun, seolah mulutnya terkunci rapat. Jika kau ingin melihat apa sebenarnya berlaku di pulau ini, tunggulah rembang senja sebentar lagi. Akan aku tunjukkan padamu. Lan, bawa orang muda ini ke bangunan sekolah itu. Dengan debaran di dada yang berdegup kencang, Saka hanya mengikut bila tangannya dipegang erat oleh Lan. Mereka duduk di sebuah batu besar di hadapan bangunan sekolah. Hari mulai gelap. Tiba-tiba, bangunan sekolah itu diterangi oleh cahaya terang, membolehkan Saka melihat keseluruhan bangunan. Ianya telah bermula. Lihatlah, mereka-mereka yang rohnya tidak diterima bumi sehingga azali. Semuanya akan terus berulang setiap detik dan waktu tanpa henti. Orang tua itu berkata dengan wajah penuh benci sambil memandang ke bangunan sekolah.
Dari matanya, Saka melihat muncul sepasang lelaki dan perempuan berseragam sekolah di tangga paling atas, juga paling tinggi di bangunan itu. Mereka berdua nampak mesra mulanya, tapi lama-kelamaan terlihat mereka seperti bertengkar. Pertengkaran mereka nampak bertambah besar. Kemudian pertengkaran itu berakhir bila keduanya terjun dari tingkat atas ke bawah. Darah memercik ke serata arah. Perbuatan mereka pula diikuti oleh pelajar lain. Semua mereka terjun ke bawah tanpa penghujung. Darah bercampur otak berserakan menjadi satu takungan yang besar. Hanyir darah dapat dihidu oleh Saka, membuatkan dia merasa pening dan mual. Dia cuba bertahan dari meluahkan segala isi perut. Itulah sebenarnya penyebab pulau ini tidak berpenghuni. Manusia-manusia durjana itu telah melakukan perkara terkutuk yang dimurkai Allah Subhanahu Wa Taala di atas tanah datuk nenek kami. Pembalasan setimpal telah mereka dapat, tapi kesannya pada kami tiada kesudahan. Suara orang tua itu bergema. Abang dah tahu kan tentang sejarah pulau ni? Sekarang, marilah hantar abang balik ke seberang. Abang jangan lupa pada Lan ya. Lan sayang abang. Simpanlah hadiah kecil dari Lan ni. Lan dan keluarganya juga, orang tua itu menghantar Saka menaiki bot di jeti. Tapi kali ini hanya ayah dan abang Lan saja yang menghantar Saka. Sesampai di seberang, ayah dan abang Lan mengucapkan selamat tinggal pada Saka. Jika di permulaan perjalanan dari sungai ke penempatan itu mengambil masa yang lama, tapi kali ini Saka hanya perlu melangkah beberapa langkah dan dia telah pun sampai di sungai di mana rakan-rakannya bermandi manda. Oleh kerana rakan-rakannya telah tiada di situ, Saka terus pulang ke rumah Pak Long Fai. Sesampai di rumah, Saka, kau ke mana? Puas aku, Firas dan Yura tunggu kau tepi sungai tu. Kita orang ingat kau dah balik. Tapi sampai di rumah, batang hidung kau pun tak nampak. Kau ni kan buat kami risau lah. Lain kali kalau nak ke mana, bagilah tahu dulu. Ini tak ikut asyik nak ikut kepala kau je. Fai membebel mengalahkan mak-mak pula. Ya, betul cakap si Fai tu. Kalau nak ke mana-mana, beritahulah dulu. Kawan-kawan kamu ni bertiga ni risaukan kamu. Tengah hari tadi mereka dalam keadaan kelam kabut balik mencari kamu di rumah ni. Bila tahu kamu tak balik lagi, apa lagi? Menangis kawan kamu. Firas dan Yura tu takut kamu apa-apa nanti. Tapi Alhamdulillah lah kamu dah balik dengan selamat. Panjang lebar Pak Long Fai menerangkan duduk cerita sebenar pada Saka. Saka teringat akan hadiah kecil yang dikatakan Lan. Dia melihat tangannya yang masih menggenggam sesuatu. Di tapak tangannya, seutas tasbih tergeletak. Tasbih yang diperbuat dari kayu kokah hutan itu amat unik dan kemas buatannya. Tahulah Saka, semua yang dialaminya adalah kenyataan, bukan mimpi atau ilusi semata. Pak Long Fai yang terlihat akan tasbih itu mendekati Saka. Jaga pemberian orang itu baik-baik ya. Hanya mereka yang terpilih saja dapat melihat semua tu. Kau insan yang terpilih. Alhamdulillah. Pak Long Fai tersenyum penuh makna. Nantikan Baitu 4, sahabat paranormal dengan kisah-kisah yang lebih mencabar, seram dan mistik. Terima kasih Brother Fai. Terima kasih kepada anda yang mendengar kisah ini. Peace. No.